Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i bil rijal. Mafhumnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat golongan lelaki yang menyerupai perempuan dan golongan perempuan yang menyerupai lelaki. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu dalam gelanggang Forum Tamadun Islam Tamadun Asia bersama saya Nur Maisura binti Mufaizah pada pagi yang mulia ini. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita yang handsome belaka, kita sedia maklum, pada masa kini isu LGBT di Malaysia semakin hangat diperkatakan, tidak kira di media sosial, keratan akhbar, artikel-artikel atau sebagainya. Lebih menyedihkan lagi, isu ini menjadi trend ataupun amalan pada era .com.my ini. Sebab itulah isu ini sangat menjadi kerisauan bagi semua pihak. Oleh itu, masalah ini perlu kita lihat lagi dalam skop yang lebih besar jika kita ingin masalah ini diselesaikan. Sesuai dengan bicara forum kita pada hari ini, iaitu isu Sajat dan Safi Ilyas, apakah yang harus kita lakukan? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka penyelesaian isu tersebut. Baiklah, sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, marilah kita berkenalan dahulu dengan ahli-ahli panel kita yang sangat bersemangat dan segak-segak belaka. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami mengapa tidak, boleh kita berkenal-kenalan. Baiklah, di sebelah kanan saya, Saudara Izam Syahdi bin Ismail. Selamat datang saudara. Terima kasih saudari. Di sebelah kiri saya, sangat segak bergaya, Saudara Muhammad Zuhairi bin Rosli. Apa khabar saudara? Khabar baik. Dan di hujung sana, sangat manis orangnya, Saudara Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Zaidi. Apa khabar saudara? Khabar baik saudari. Terima kasih. Baiklah, LGBT kadang-kala dipanggil GLBT adalah akronim merujuk secara kelompok kepada golongan lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Golongan LGBT adalah golongan yang menghadapi kekeliruan identiti. Kebanyakan golongan transseksual menganggap diri mereka terperangkap dalam fizikal jantina yang berlawan dengan minda dan perasaan mereka. Keyakinan tersebut mendorong segelintir daripada komuniti ini nekat melakukan pembedahan menukar jantina akibat terbelenggu dengan konflik diri mereka sendiri. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh lagi, soalan saya pada panel yang pertama. Saudara Izam, apakah hukum dan dalil Islam melarang pertukaran jantina atau LGBT? Silakan saudara. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan kepada saya. Antara budaya songsang yang menjadi ikutan umat Islam, khususnya kepada remaja, ialah menyerupai perempuan menyerupai lelaki ataupun lelaki menyerupai perempuan. Dan ini adalah kerana tersebarnya fahaman unisex, iaitu satu fahaman yang tidak menyediakan pemisah antara lelaki ataupun perempuan. Di dalam bahasa Melayu, perempuan yang menyerupai lelaki dipanggil sebagai tomboy, manakala lelaki yang menyerupai perempuan dipanggil sebagai pondan. Dalam bahasa Arab, perkataan tasyabuh iaitu secara bahasanya ialah menyerupai sesuatu. Dan dari segi perbahasan fiqh pula, ia adalah perempuan yang menyerupai lelaki ataupun lelaki menyerupai perempuan. Menurut Dr. Wabah Az-Zuhaili, beliau menyatakan bahawa haram ke atas perempuan menyerupai lelaki ataupun lelaki menyerupai perempuan. Dan di dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pada tahun 1982 menyatakan bahawa seseorang yang dilahirkan sebagai lelaki hukumnya adalah tetap lelaki, manakala seseorang yang dilahirkan sebagai perempuan
hukumnya adalah seorang perempuan. Dan hukum tasyabuh ataupun menyerupai sesuatu ini adalah haram di sisi syarak, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhannasina minar rijal wal mutarajjila minan nisa. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Daripada tasyabuh ataupun menyerupai dari segi pakaian pula tetap haram di sisi syarak, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu libsata al-mar'ah wal mar'ah talbasu libsata ar-rajul. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat lelaki yang memakai pakaian perempuan dan orang perempuan yang memakai pakaian lelaki. Dan laknat ini juga ke atas suami yang membiarkan isterinya memakai pakaian perempuan, memakai pakaian lelaki dan tidak mencegahnya daripada perbuatan tersebut. Dan sebagai suami haruslah menjadi ketua dan bimbingan ke atas isterinya, supaya kembali kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan menjauhkannya daripada melakukan dosa dan maksiat. Sekian daripada saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudara Izam atas lontaran dalil-dalil serta hukum yang utuh lagi berisi. Ini jelas menggambarkan bahawa LGBT ini haram dan berdosa jika melakukannya. Baiklah, kita beralih pula pada panel kita yang kedua. Saudara, orang ramai mengetahui bahawa jumlah pengikut media sosial Instagram Sajat dan Safi Ilyas sudah pun melebihi 1 juta. Jadi saudara Zuhairi, jikalau benar orang ramai mengutuk ataupun mengkaji perubahan yang dilakukan oleh mereka berdua, mengapa di media sosial mereka mempunyai sejumlah pengikut yang begitu ramai? Silakan saudara. Okey, terima kasih kepada saudari moderator yang mengajukan soalan kepada saya. Jadi saya akan menjawab persoalan tersebut. Okey, kenapa di media sosial antara dua golongan ini, iaitu Sajat dan Safi Ilyas, orang kata yang mencecoh 1 juta dia punya pengikut dia. Salah satunya segelintir masyarakat kita ni mengetahui perkembangan mereka ni dari semasa ke semasa. Jadi dalam masa yang terdekat ini mereka mengetahui sesuatu perkara dan hatta sekaligus mereka akan mengutuk ataupun mengkritik dengan perbuatan mereka yang buat. Contohnya memuat naik video ataupun gambar yang menjolok mata. Jadi masyarakat kita ni orang kata saling tegur menegur. Perbuatan mereka ni macam mengongsikan gambar-gambar mereka ini ke media sosial. Dan yang kedua, yang mana kita tahu Sajat adalah satu usahawan kosmetik di mana ia telah mengeluarkan satu produk iaitu bengkung yang dikhususkan oleh kaum wanita. Jadi dengan produk inilah orang kata menarik perhatian masyarakat kita ni, sama ada produk itu berfungsi dengan sebaiknya ataupun semata-mata untuk orang kata menarik perhatian lah, macam nak perhatian. Tapi kita tengok dia punya intipati produk tersebut. Kalau ia berguna maka baiklah, tapi dengan produk itulah dia akan orang kata makin lama makin orang tahu itu produk dia. Dan yang ketiga, salah satunya kebanyakan masyarakat kita ni yang bersikap prihatin. Kadang-kadang ada yang komen untuk suruh berubah ataupun untuk kembali ke jalan yang asal. Jadi masyarakat kita ni menasihati beliau supaya untuk orang kata mendekatkan diri kepada Allah
kan, tidak membuat perkara-perkara yang kata menimbulkan bala kan. Contohnya macam dekat negara Indonesia kan, di mana negara mereka ni Allah telah menurunkan bala kan. Jadi sebab apa Allah turunkan bala ini? Disebabkan adalah salah satunya kan, ada segelintir yang pada kita ni membuat maksiat ataupun orang kata melawan apa yang dicipta. Contohnya macam sajaan daripada lelaki tukar kepada perempuan. So jadi untuk mengelakkan bala itu turun kepada di muka bumi kita ni, jadi masyarakat perlulah menasihati kan, secepat yang mungkin ataupun mendorong kan, mereka ini kepada jalan yang betul. Jadi saya menjawab persoalan saudari moderator. Itu sahaja. Saya serah balik kepada saudari moderator. Sekian, terima kasih. Jalan-jalan jumpa Pak Wer. Terima kasih panel kedua. Sidang hadirin, demikian tadi pendapat yang sangat mantap, jelas dan terperinci daripada saudara Zuhairi. Baiklah, nampaknya panel yang ketiga kita sudah pun bersiap siaga untuk menjawab soalan daripada saya. Saudara, umum mengetahui bahawa sapi Ilyas telah pun berulang kali melakukan perubahan jantinanya. Pada asalnya jantinanya menjadi lelaki dan bertukar menjadi perempuan, dan berubah menjadi lelaki dan perempuan sehingga kini. Jadi saudara Luqman, berikan tips untuk menjadi seorang hamba Allah yang sentiasa istiqamah dalam melakukan perubahan jantina. Terima kasih. Silakan saudara. Okey, terima kasih kepada saudari yang memberikan soalan yang begitu mencabar untuk saya menjawab. InsyaAllah saya akan cuba untuk menjawab dengan baik. Okey, antara tips-tips untuk kita beristiqamah ialah kita perlu mempunyai matlamat hidup yang jelas. Apabila kita mempunyai matlamat hidup yang jelas, kita akan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar, perbuatan-perbuatan yang lari dari landasan agama. Oleh itu kita perlulah mempunyai matlamat hidup yang jelas. Selain itu, tips istiqamah yang kedua ialah dengan bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita bersyukur, kita akan berasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Apabila Allah berikan kepada kita menjadikan kita sebagai seorang lelaki, maka kita perlulah bersyukur dan menerima apa yang Allah berikan sebagai seorang lelaki. Manakala apabila Allah memberikan kepada kita sebagai seorang perempuan, kita perlulah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Seterusnya, tips istiqamah yang seterusnya ialah mencari kawan yang baik. Dengan kita mencari kawan yang baik ataupun sahabat yang baik, ia akan dapat mendorong kita ke jalan yang benar. Dengan kita mencari kawan yang baik, kawan itu akan memberikan tunjuk ajar yang baik. Seperti bab kata pepatah, apabila kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita akan turut berbau wangi. Manakala apabila kita berkawan dengan orang yang membuat besi, maka kita akan merasa percikan api itu. Oleh hal itu, kita perlulah mencari kawan yang baik. Selain itu, masyarakat perlulah menolong golongan-golongan ini supaya tidak terasa malu, kerana masyarakat di Malaysia ini selalu menghina mereka. Oleh itu mereka tidak beristiqamah. Kita sebagai masyarakat di Malaysia perlu menyokong warga-warga yang LGBT ini supaya berubah dan menolong mereka untuk berubah. Itu sahaja daripada saya, Pak Moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Luqman atas penyampaian yang sangat bersemangat daripada beliau. Masya Allah, bukan satu, bukan dua, tetapi banyak tips istiqamah yang diberikan oleh beliau. Semoga kita di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa istiqamah. InsyaAllah, amin. Kita sudah selesai kepusingan kita yang pertama. Kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Kepada hadirin hadirat sekalian, kita
kembali kepada bicara forum kita pada pagi yang mulia ini yang bertajuk isu Sajat dan Safi Ilyas, apakah harus kita lakukan? Baiklah, untuk mengupas soalan yang seterusnya, kita kembali kepada panel kita yang pertama. Saudara Izam, apakah tindakan serta langkah-langkah pihak berkuasa untuk membendung golongan ini sedikit demi sedikit? Silakan saudara. Panel kedua bernama Zuhairi. Terima kasih saudari. Pada 9 Mac 2019 terdapat satu himpunan yang bersempena Hari Wanita Sedunia di Dataran Merdeka Kuala Lumpur telah dicemari dengan sekelompok golongan yang mempromosikan dan menuntut hak mereka selaku golongan LGBT secara terang-terangan. Dan antara langkah ataupun tindakan sewajarnya diambil oleh pihak berkuasa ialah menangkap ataupun memenjarakan mereka supaya masyarakat tidak terhindar dengan pengaruh mereka. Dan dalam masa yang sama diberikan pengetahuan ilmu pengetahuan agama yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan serta diberikan hikmat kaunseling dan memberi nasihat supaya kembali pada jalan yang benar. Seterusnya ialah melaraskan program dakwah untuk mendekati mereka yang melibatkan pihak berkuasa, pihak kerajaan ataupun badan-badan bukan kerajaan, NGO. Dan seterusnya ialah membuka peluang pekerjaan kepada mereka bagi mencegah mereka terlibat dalam industri pelacuran. Dan mengikut statistik sebanyak 80% mereka terlibat dalam industri pelacuran. Sekian daripada saya serahkan kepada saudari moderator. Pergi ke kedai membeli gam, ternampak pula buah nanas. Terima kasih kepada saudara Izam atas perincian yang sangat bernas. Hadirin sekalian, kita mesti nak tahu kan, apakah perbuatan ini memberi impak kepada semua? Jika ia benar saudara Zuhairi, bolehkah saudara jelaskan dengan lebih terperinci lagi? Silakan saudara. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Jadi sebelum saya menyimpan dengan lebih jauh, saya akan beri satu pantun. Sakit gigi jumpa doktor. Terima kasih moderator. Okey. Adakah perbuatan ini memberi impak kepada kita? Bagi saya memang memberi impak lah kan. Sebab gejala ini yang sangat memberi kesan kepada masyarakat, individu, hatta sekaligus dengan negara. Dan perbuatan ini yang dilakukan oleh golongan seperti Sajat dan Safi Ilyas ni adalah salah satunya memalukan dan menjijikkan, sehingga antara mereka ni yang berani mengupload atau memuat naik gambar-gambar yang menjolok mata. Okey, sebelum saya akan terang lebih terperinci, saya akan menerangkan kesan terhadap individu, kesan terhadap masyarakat dan kesan terhadap agama. Okey, kita pergi kepada kesan individu. Individu yang terlibat ni dalam gejala ini, salah satunya dia menjatuhkan diri mereka ini sedar ataupun tidak sedar. Dan namun akibat dengan perbuatan ini, nafsu yang terdapat dalam diri mereka ni adalah songsang lah. Yang kita nampak songsang, dan soal maruah ni mereka letak di tepi. Jadi soal keseronokan ni lebih utama daripada maruah diri mereka ni. Dan jika mereka meneruskan kehidupan sebegini, mereka akan mengalami salah satu masalah kecelaruan, di mana masa depan mereka ini akan gelap, hancur, hatta sekaligus mereka akan terjerumus ke dalam lembah kebinasaan. Dan kesan lain pula, mereka akan dibuang oleh masyarakat. Hal ini kerana aktiviti yang mereka lakukan ini amatlah bertentangan dengan norma kehidupan seorang manusia. Dan sebuah masyarakat yang normal ni perlu mempunyai adat dan pegangan agama yang kuat.
Dan hal ini menyebabkan masyarakat tidak mahu golongan seperti ini yang terdapat dalam masyarakat di kesekeliling. Maksudnya sini kira mereka tak mahu masyarakat pada maaf mereka tak mahu golongan seperti LGBT ini terdapat dalam masyarakat supaya mereka ni tidak dipengaruhi oleh individu lain. Dan kita pergi kepada kesan kepada masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat ni, seseorang yang tidak mematuhi peraturan dalam bermasyarakatan dan mereka akan disingkirkan daripada masyarakat tersebut. Hal ini berlaku dan hal ini kerana mereka akan membawa masalah dalam masyarakat. Sebagai contoh, kita tengok dalam golongan seperti Sajak dan Safi'ilah ini, ataupun ada juga ahli masyarakat yang terlibat dalam LGBT, mereka akan diusir oleh masyarakat dan dikhawatiri untuk terpengaruh dengan individu lain yang saya cakap tadi tu. Okey. Seterusnya, kesan terhadap masyarakat ni amatlah dahsyat dan melibatkan maruh sekumpulan manusia. Jadi gejala sebegini ini menggugat bahkan ia banyak menjahanamkan institusi kekeluargaan. So banyak memberi impak kepada masyarakat tu kalau golongan ini terdapat dalam sekeliling masyarakat. Okey, kita pergi kepada kesan agama kan, yang mana kita tahu perkara dalam LGBT ini amatlah bertentangan dengan agama Islam. Betul? Okey. Tujuan dalam Islam ni dah menetapkan Islam tu dah orang kata apa? Dah memang dah ternyata dah dengan tujuan perkahwinan ni. Dan Islam tu telah orang kata perlu ke arah yang lebih baik, contohnya berkahwin kan, supaya untuk meramaikan umat Islam di muka bumi. Dan perbuatan ini juga yang mana kita tahu untuk mendapat keredaan Allah, hatta sekaligus amalan ini adalah amalan yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi kita perlu mengikut cara yang betul lah. Okey. Dan kesannya kadang-kadang tidak dapat membuat amalan yang ataupun ibadat harian yang kita patut tunaikan. Itu sahaja yang saya dapat kongsikan dan saya dapat huraikan kesan perubatan yang memberi impak kepada masyarakat, negara dan agama. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik kepada saudari moderator. Terima kasih Saudara Zuhairi. Sangat padat ia isu-isu yang disampaikan oleh beliau. Tepi perigi tanam pegaga, buat ulam dimakan petang. Panel ketiga bersemangat nampaknya, bual bicara pasti dibentang. Soalannya saudara, apakah peranan ibu bapa untuk mengatasi isu ini supaya isu ini tidak terjebak dengan anak-anak mereka? Silakan saudara. Jalan-jalan tepi Jak Duri. Terima kasih saudari. Okey, antara peranan ibu bapa untuk mengatasi masalah ini ialah ibu bapa perlulah memberi didikan kasih sayang yang betul. Apabila ibu bapa memberi didikan kasih sayang yang betul kepada anak-anak, maka anak-anak tidak akan membuat perkara-perkara yang tidak diingini oleh ibu bapa. Selain itu, ibu bapa perlulah memberi didikan agama yang betul. Dengan didikan agama yang betul, sesebuah keluarga itu akan menjadi aman dan ia tidak akan terpesong daripada landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita boleh bincangkan di sini, apabila iman seseorang itu mampu menjadi benteng untuk mengekang perbuatan, apa yang boleh saya cakap di sini, dengan iman kita boleh mempertahankan diri. Okey, selain itu, ibu bapa perlulah mengawasi permainan gadget daripada anak-anak, kerana pengaruh LGBT ini sangat kuat di Malaysia, seperti isu Sajak dan Safi Ilyas di Malaysia sekarang. Pengaruh Sajak di Malaysia sangat besar, oleh itu ibu bapa perlulah mengawasinya.
Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada saudari. Terima kasih Saudara Luqman atas bicara yang sangat tenang dan padat isinya. Saudara-saudari, kita telah mendengar bicara padat yang telah disampaikan oleh kesemua ahli forum kita pada hari ini. Buat yang terakhirnya, marilah kita sama-sama menumpukan perhatian dalam setengah minit kesimpulan tajuk forum kita yang bakal disampaikan oleh Saudara Izam. Silakan saudara. Terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diajukan kepada saya. Ada satu pepatah menyebut imtana'a afdalu minal ilash, bermaksud mencegah lebih baik daripada mengubati. Dan peranan mencegah ini ialah perlu dimainkan semua pihak, terutamanya pihak kerajaan, mengetatkan lagi undang-undang ke atas golongan songsang ini. Dan pihak ibu bapa perlu membimbing ataupun membentuk anak-anak mereka sejak kecil lagi daripada supaya tidak terpengaruh dengan golongan songsang ini. Dan pihak yang ketiga ialah pihak masyarakat perlu memberi sokongan dan dokongan kepada pihak ini dan kepada golongan ini, dan tidak memandang serong kepada golongan ini yang telah insaf ataupun kembali ke pangkal jalan. Dan itulah yang saya dapat simpulkan dan saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih saudara. Hadirin sekalian, kita telah sampai ke penghujung bicara forum kita pada hari ini. Buat yang terakhirnya, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, saya sudahi dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.